Sifu satu. Satu. Ada? Okay, thank you. So, selamat hadir ke Tipan Yaki pagi ini. So 3 words to express my feeling is happy, beautiful dan ubah. Okay, kita kena ubah. Ini sangat penting because Sifu baru dijemput untuk bagi satu topik, nama dia ubah. Okay, bagi satu tim lah. Satu tim ada jemput Sifu bagi satu topik ubah. So hari ini Sifu nak share sedikit tentang benda ini because sudah lama Sifu tak share topik ini. So kebetulan ada tim nak minta Sifu bagi bagaimana kita boleh change mindset lah orang-orang kita yang masih belum melangkah ke depan. Bagaimana nak tukar itu mindset, ubah mindset mereka. So Sifu pun share lah. So Sifu masih ingat lah, ubah itu dia sebenarnya ubah itu dia satu perkara yang kita cakap yang bukan senang tau, bukan senang sebenarnya. Okay, so Sifu nak check dekat sini semua di sini. Sifu nak tanya. So siapa di sini you rasa ubah itu sangat senang, sangat happy punya. You happy untuk ubah punya. You tulis satu. Nombor 2, you rasa sangat susah nak ubah punya. You letak 2. Okay, kita tengok. 1 ke 2. You rasa happy, ubah sangat suka punya, happy sangat nak ubah punya. Yang kedua, you rasa susah lah, tak selesa lah kalau nak ubah. You letak 2. Kita tengok. 1 lebih ke 2 lebih. Kita tengok, dia cek sekejap. Okay, ada 1 juga, ada 2 juga. Tapi banyak 2. Okay, 90% adalah 2. Yang satu punya, mungkin you tak faham apa Sifu tanya. Okay, saya tahu you nak ubah sekarang, tapi Sifu tanya, you punya perasaan, you happy ke you tak happy? Itu yang Sifu tanya. So sebenarnya bukan semua orang dia senang nak ubah because ubah itu tak happy. Tak happy. Sebenarnya tak happy langsung. Okay, itu sebab ramai orang dia tidak dapat ubah. Hari ini Sifu nak share. Okay, Sifu share dengan kisah Sifu lah. Sifu mula Forever Living 1997. So 1997 Sifu buat Forever Living main hantam lah. Masa itu main hantam. Tak tahu buat kan. So kita sponsor, mati kita sponsor lagi, dia tukar banyak lah. So tapi walaupun susah masa itu Sifu pun boleh capai 1 juta lah dalam 5 tahun. Itu pun satu perubahan tau. Dari seorang pekerja yang ambil gaji tiba-tiba kita nak ubah ke satu bidang yang tak ada gaji. Tak ada gaji langsung you kena buat, tak tahu pun kena buat itu satu perubahan. So bila Sifu capai 1 juta, okay, Sifu sudah dalam keadaan selesa tau. Selesa. Tapi Sifu nak ubah lagi. Itu sebab Sifu ambil satu keputusan, Sifu balik ke Kuantan. You tahu, Sifu jadi jutawan di Kuala Lumpur tau. Kuala Lumpur adalah tempat asal Sifu buat Forever. Lepas Sifu jadi jutawan, Sifu buat satu keputusan, Sifu balik. Masa itu Datuk CG cakap sama Sifu, dia cakap, you kena balik Kuantan. Kuantan sangat perlu kamu. So you tahu tak, masa itu Kuantan 1 bulan, CC dia dalam 30 CC saja. Every month you bayangkan satu center tau. Setiap bulan 30 CC saja. Hanya jaga pelanggan saja. So dia cakap, Desmond, you kena balik Kuantan because orang Kuantan perlu you. So dari sana Sifu buat satu keputusan, Sifu ubah. You tahu tak, bila dari KL pergi ke Kuantan kita kena start from zero tau. Bila kita start from zero, okay, you boleh bayangkan income kita mesti jatuh punya. Faham tak? Because kita balik ke satu tempat yang tak tahu boleh ke tak boleh. Itu pun satu perubahan. So bila kita balik, kita buat, okay, masa itu kita mula startkan ikut sistem dengan betul. Kita mula kita kena start itu sistem dengan sistematik. Okay, kita tahu bagaimana kita nak buat rekrutmen, semua kita buat. So kita ambil 5 tahun. Okay, untuk muncul sebagai juara di whole Malaysia. Okay, you tak ada seorang pun boleh sangka tau. Kuantan Center boleh beat KL, boleh beat Johor, boleh beat Penang. You tahu dulu
Dulu ini 3 negeri saja dia tiap tahun ini 3 negeri saja fight siapa top center. Tapi 2008 Kuantan muncul sebagai top center in whole Malaysia. Okay? Nah, semua orang jatuh dah, cermin mata pun jatuh dah, pakai cermin mata pun jatuh, terkejut. Okay? Kita jadi top 1 whole Malaysia. Itu pun satu perubahan. So itu pun Sifu sudah sangat selesa. Kenapa? Because Sifu sudah untung hampir I think 5 million, 5 million. So masa itu Sifu jumpa siapa? Sifu jumpa Ustaz Hamdan dekat USA. So bila dia bagi tahu Sifu ini adalah produk Muslim, kita kena buat pasaran Muslim. So bila Sifu balik ke Malaysia, okay, Sifu buat satu keputusan. Sifu panggil semua leader kita, cakap kita kena ubah sekarang. Kita kena buat satu market lagi baru yang kita tak tahu sama ada boleh berjaya ke tak boleh, tak tahu. Okay? Tapi kita kena ubah because memang tak senang, memang susah, tapi kita nak ubah juga. So kita buat lah dari start 2008 kita mula Malay market dan leader kita, Sifu bagi tahu you, mereka boleh travel sampai Terengganu, sampai Kelantan untuk buat ini market. So Sifu memang kagum lah. Sifu sangat kagum dengan leader kita yang pioneer, yang buka jalan yang pioneer. Dan pada tahun 2010 Sifu berjaya berjaya minta company dapat satu duta iaitu Misha Omar. So ramai you orang belum lahir lagi dekat Forever. You orang tak tahu Misha Omar adalah duta Forever Living pada tahun 2010. Okay, so itu adalah atas permintaan kita. Okay, kita dapat satu duta, so kita buat. Pun kita guna dalam 2 tahun. Kita lahirkan Eagle Manager pertama, kita lahirkan CBM Melayu yang pertama di dunia. Okay, lepas itu baru you nampak selepas 2013, you nampak ramai leader-leader yang baru dilahirkan sampai ada yang jadi jutawan. So ini sangat penting lah. Ini semua adalah berasas dari satu perkataan, iaitu apa? Ubah. Okay? Itu sebab Sifu nak bagi tahu you. Kalau Sifu tak ubah, kalau Sifu duduk sana sudah selesa dengan 1 juta, okay, mungkin ini semua benda tak akan jadi. Semua benda ini tak akan jadi. That's why hari ini you tengok mungkin you cakap, Sifu you sangat bertuah. Sifu you sangat you lucky, very lucky. Sifu bagi tahu you, ini bukan laki, ini semua adalah ubah. Mungkin you sekarang pun sama. You sudah jadi jutawan di Forever. Ramai orang pun cakap, you are so lucky. Sebenarnya itu bukan laki. Itu adalah apa? Ubah. So hari ini Sifu nak tunjuk you, ini satu chart. Okay, ini topik yang Sifu buat Henshin. Ini bahasa Jepun. Okay, dan penting Sifu nak tunjuk you adalah benda ini. Nampak tak? Kalau nampak size Sifu, bagi Sifu 2. Nampak tak? Nampak size Sifu tak? Bagi Sifu 2. Okay. Okay, thank you. So ini adalah satu carta yang menunjukkan kenapa ramai orang susah nak ubah. Because mereka jatuh dalam ini tempat panggil comfort zone. Zone selesa. Okay. Zone selesa dia adalah satu zone yang sangat bahaya. Kenapa? Because dekat sini you feel safe and in control. Bila you rasa sangat selamat. Sangat selamat. I tak nak buat apa-apa. I tak nak ubah. Because ubah mungkin kita buat mistake. Contoh Sifu panggil you, share dekat tepan kaki. Daulah you cakap, tak mau. Kenapa? Because dia duduk dekat comfort zone. Dia tak berani share. Dia takut kalau saya share, nanti I gagap ke, I tak boleh cakap silap ke apa macam. Okay, itu adalah mereka ada dalam zone selesa. Mereka nak selamat dan mau in control. Itulah masalah yang mereka susah nak keluar dari kotak selesa dia. So bila you sudah nampak benda ini, you sudah melangkah keluar. You satu kaki kita belum cakap 2 kaki. You satu kaki langkah keluar saja itu kotak. Okay, you akan masuk ini kotak panggil fear zone. Zone ketakutan. Ini masanya you akan sangat takut. You sangat takut. Contoh, you sudah mau mula, mau tekan kah? Mau raise hand kah? Tak mau raise hand. Itu you sudah mula nak melangkah, tapi you tengok otak you macam mana. You lack of confidence. You mungkin tak cukup keyakinan.
Then you cari apa? You cari alasan. Ayo, hari ini belum ready lah. Oh, hari ini I ada kerja lah. Apa? Banyak-banyak alasan lah. Bagi sponsor pun alasan, bagi selling pun alasan. Okay, then you be affected by other opinion. You senang diganggu oleh orang lain. Orang lain cakap tak boleh. Tak boleh, tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. You senang diganggu. Itu adalah bahasa you dalam zone ketakutan, fear zone. Okay, kalau anda berani terima cabaran dan you mengatasi zon ketakutan ini, you akan masuk satu zon lagi. Itu adalah zon belajar. Learning zone. Maksudnya you baru di sini, baru you buka hati you, buka otak you, buka minda you, baru you start belajar. Selepas you keluar dari comfort zone dan fear zone. So di sini, you belajar apa? You belajar deal with challenge and problem. You belajar bagaimana kita berhadapan dengan cabaran, dengan masalah, dengan problem semua. Dan di sinilah mulanya you terima ilmu baru, ilmu skill set yang perlu untuk mengatasi semua cabaran ini. Dan di sini juga you extend your comfort zone. You make comfort zone dari kecil ini sudah extend jadi besar. Nampak tak? Lebih besar. Macam Sifu. Dari 1 juta kita bagi 10 juta. 10 juta bagi 50 juta. Sama juga, ini kita extend kita punya comfort zone. Dan lepas you learning, you akan masuk ke satu zone lagi, panggil apa? Grow zone. Zone peningkatan atau pembangunan. Okay? Itu grow zone. Di grow zone, baru you mula, you find purpose. You sudah jumpa tujuan kamu dalam hidup. Kenapa you hidup di dunia ini? You sudah ada tujuan. Dan you sudah ada apa? Impian. Kenapa? Apa maklumat you nak capai? Okay, you sudah ada impian dan you set new goals. Setiap tahun you akan ada maklumat yang baru. Because you nak grow. Faham tak? Setiap tahun grow. Dan you mula apa? You mula conquer objective. Okay? Nah, semua leader dekat sini, Sifu bagi tahu, yang you nampak PCM kita, EPCM kita, RPCM kita, mereka semua sudah sampai ke grow zone. Okay, baru mereka boleh capai tahap ini. Dan sebelum mereka capai tahap ini, okay, mereka mesti melalui apa yang Sifu tunjuk di sini. Dari comfort zone, fear zone, learning zone, dan grow zone. Okay, so ini yang penting. Kalau anda masih fikir, masih rasa, oh, susah. I mau selamat saja. Okay, good news. Sifu nak bagi tahu you. Satu hari nanti, kita semua akan tanam dalam sini tempat panggil kubur. Okay, kubur adalah tempat yang paling mahal di dunia. Yang paling kaya di dunia. Kenapa? Because ramai orang, mereka punya impian, belum capai, semua tanam di tempat ini. Tak capai. Dia keluar ada impian, tapi dia tak pernah keluar dari comfort zone. Itu sebab semua impian tak capai, sudah tanam dalam tempat ini. Itu sebab tempat ini, kubur adalah tempat yang paling mahal dekat dunia. Siapa setuju dengan Sifu? Letak yes. Siapa setuju dengan Sifu? Sifu kata kubur adalah tempat yang paling mahal dekat dunia. Bukan Dubai, bukan Paris, bukan Rome, bukan mana-mana. Paling mahal di dunia adalah ini tempat kubur. That's why bila kita tak capai impian kita, sehingga kita mati, bila kita tanam dalam sini kubur, atas kubur you nampak ini. My comfort zone. You akan duduk dalam ini. You punya zone selesa. Nampak dekat you punya apa itu kubur. Okay? So ini yang sangat penting. Dan Sifu sentiasa kata, life begins at the end of your comfort zone. You punya kehidupan baru bermula bila you keluar dari comfort zone. Okay? So ini yang sangat penting. Kalau you tengok ini. Sifu bagi you tengok benda ini. Nampak? So ini adalah satu kotak. Macam you terima semua produk dari Forever setiap hari. So, you bayangkan you adalah itu produk duduk dalam kotak. Sebelum kotak dibuka, you tengok you nampak apa? You nampak dalam kotak, you apa pun tak nampak. You punya dunia sekecil kotak saja. Sekecil itu kotak saja. Okay? Tapi bila you buka, nampak tak? Bila you buka benda ini, you nampak langit. Nampak langit. Baru you nampak, sebenarnya dunia ini cantik. Tuhan cipta dunia sangat cantik tau. Kenapa kita duduk dalam kotak? You bayangkan kenapa you nak duduk dalam kotak? Itu yang sangat penting.
So ini hari ini Sifu hanya buat preview saja tau. Because hari itu Sifu bagi kelas wah, I rasa lebih 1,5 jam. Okay? Sifu hari ini bagi you preview saja supaya kamu tahu at least siapa yang masuk teppanyaki. You ada peluang juga, you faham kenapa perubahan itu sangat penting. Okay? So Sifu may sharing sampai sini. Banyak good news akan tolong kamu ubah. Jangan lupa masuk Kickstart because Alofo akan tolong kamu semua transform transform dari nobody become somebody. Okay? Pastikan you orang cepat daftar because Sifu check semalam sudah lebih separuh. More than 500 tiket sold out. So maksudnya kita hanya tinggal tak sampai separuh saja tiket. So cepat panggil downline semua tempat tiket cepat tempat kamu. Okay, kalau tidak you tak dapat masuk then you tak dapat ubah. Okay. So thank you very much. So next we move on. Kita nak jemput siapa yang paling awal masuk hari ini? Konstantin Misi. Yes. Ada? Yes. Halo Sifu. Yes, morning. Halo Sifu. Good morning semua. Yes, morning. Oke. Terima kasih Sifu sebab beri peluang nih kali. First time Sifu saya dapat masuk ini perkongsian. Sangat bertuah Sifu. Terima kasih sebab saya dapat berpeluang masuk dalam family Forever Living ini. Saya sangat bersyukur sebab saya masih baru Sifu. Saya masuk 17 Ogos dan terus Grab itu JYP, itu VIP punya apa? JYP. Saya upline saya ialah si Ray Kimara yang dikenali Renaldo Raymond Pagi dari grup Borneo Eagle Academy dan juga di bawah grup Rich Academy GLT Yusdida. Sangat-sangat bertuah Sifu sebab setiap kelas yang saya masuk banyak bagi saya semangat untuk ubah hidup sebab sebelum ini saya banyak menghadapi banyak buat bisnis juga tapi selalu tidak berjaya. Jadi bila saya masuk ini Forever Living, kelas-kelas yang diberi sangat baik, sangat mengubah kehidupan kepada lebih yang baik. Terima kasih sangat-sangat. Izinkan perkenalkan diri saya, Sifu. Saya Konstantin Misi. Saya berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Apa yang saya boleh share di sini, saya mungkin dapat share sedikit ya Sifu. Sebab saya perlu belajar banyak lagi kelas-kelas dalam Forever Living nih. Sangat terbaik, sangat best, sangat bersyukur. Ada juga saya sudah buat apa yang dalam kelas-kelas yang saya ikut, tapi saya mesti mau ikuti kelas-kelas yang selepas ini sebab setiap kelas itu memberi semangat selalu sama tidak akan pernah down lah bila macam Sifu cakap tadi betul. Saya akan berani cabar diri untuk buat perkongsian pada hari ini. Begitu juga untuk upline saya Sifu Ray Kimara. Sebab dia push saya sampai tahap begini. Oke. Syukur lepas saya coba buat ini semua, lepas itu saya coba ikut apa yang diajar. Syukur ada orang start tengok mencoba produk apa yang saya coba perkongsikan untuk bantu lebih ramai orang. Saya punya doa di sini semoga dalam platform Forever Living ini membantu ramai lagi orang macam saya sebab banyak yang tidak tahu ini Forever Living. Saya sangat sedar. Dan Forever Living ini sangat bagus sebab dia membantu dan beri sihat semua manusia. Oke. Semoga saya menjadi di Forever Living ini, saya menjadi selepas ini saya menjadi next step, next peringkat yaitu supervisor yang solid. Doa-doakan saya Sifu dan semua FBO. Terima kasih Sifu. Itu saja dari saya. Thank you. Wah. So baru Sifu cakap ubah, tengok orang baru sudah muncul. Yes. Okay, it is a very good step to start. Because you sudah keluar dari comfort zone. So kita thank you Konstantin for your sharing. So next we move on. Ini Usama. Yes.
Masya Allah. Assalamualaikum dan good morning. Selamat pagi. Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Pertama sekali saya syukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Pagi ni saya dapat belajar satu perkataan yang sangat luar biasa daripada Sifu. Terus saya buat. Ubah saya punya background saya. Atas perkataan ubah tu saya terus ubah saya punya background. Masya Allah, terima kasih Sifu, satu orang kata apa perkongsian yang sangat-sangat menarik. Dan kesyukuran saya yang kedua, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, saya punya first car in forever. Okey, dah berjaya dan insya-Allah besok akan keluar kereta tu. Dan yang bestnya Sifu, Alhamdulillah dah dapat 9333 punya plate. Masya Allah, Alhamdulillah. VDJ 9333. Masya Allah. Dengan harga yang murah. Hanya RM300 sahaja. Alhamdulillah. Memang best sangat. Pagi ni saya pergi ke JPJ, Alhamdulillah dapat nombor tu. 933. Dan insyaAllah besok kereta saya akan keluar. Dan saya ada jemputlah Ustaz Sufian, saya punya upline apa semua. InsyaAllah Ustaz Zamzam, besok asar kita buat sikit lah. Sikit punya program di tempat kereta saya ambil ni. Di Gombak. Masya Allah. InsyaAllah nanti saya azam Sifu nak pergi ke Kuantan, jumpa Sifu bawa 9333. Masya Allah, Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dan Alhamdulillah saya syukur dapat buat perkongsian pagi ni dengan ni. Dan apa yang saya belajar pagi ni saya share sikit. Sebenarnya apa yang Sifu kongsikan ini sebenarnya sangat-sangat menepati. Dalam ni saya tengok ramai Masya Allah daripada sahabat se-Islam saya, seagama dengan saya, dan bahkan ini untuk semua. Tak dengar, Ustaz sudah Habib. Okey. Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Atas perkataan Sifu ubah tadi, sebenarnya Allah Taala dah bagi tahu sesungguhnya Allah Taala takkan ubah apa yang ada dalam diri seseorang. Allah Taala bagi tahu ma biqaumin, apa yang ada dalam diri dia, bukan sekitar dia. Sekitar itu bukan kerja kita nak ubah sekitar kita. Kita nak, kadang-kadang kita ni kalau nak ubah orang sekitar kita, tapi kita lupa nak ubah diri kita sendiri. Kan? Kita lupa nak ubah diri kita sendiri. Kita kalau nak tengok, saya punya upline ni kenapa perangai macam ni, saya kena ubah dia, saya punya, tapi diri sendiri kita lupa nak ubah. Kan? Sedangkan perkara yang pertama sekali yang kita kena ubah adalah diri kita. Macam Sifu bagi tahu tadi dan diberitahu oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Apa yang ada dalam diri satu-satu kaum, dalam diri dia, dia punya keberanian dia kena ubah. Dia punya zon selesa dia kena ubah. Dia kena sendiri ubah diri dia sendiri. Allah Ta'ala tidak akan ubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia sendiri ubah apa yang ada dalam diri dia. Kalau tidak, sekitar dia tak akan berubah. Dia punya downline tak akan berubah. Tak akan jadi downline yang energi kalau dia sendiri tak energi. Dia punya downline tak akan jadi downline yang berani kalau dia sendiri tak berani. Dia punya kehidupan kalau sekitar dia tak akan berubah jadi bagus selagi mana dia tak ubah diri dia ke arah yang lebih bagus. So Masya Allah, di atas seruan Sifu ni, mari kita semua sambut. Bukan sebenarnya seruan bukan daripada Sifu je, bahkan ini adalah seruan daripada Allah pencipta dunia dan akhirat. Allah Ta'ala yang seru kita untuk kita ubah. Kita ubah kehidupan kita. Dan betul sangat-sangat kata Sifu, kubur tempat yang paling kaya, sebab di situ dah akan terkuburnya segala impian kita. Kan? So dalam ke atas dunia ni, kita kena buat satu keputusan. Kita jangan tunggu. Perkataan tunggu ni nanti dulu, besoklah, nantilah, nanti nak tengok Ustaz Usama keluarkan kereta dululah. Ini perkataan tunggu, nantilah, tunggulah, besoklah. Inilah yang akan menjadikan kita kosonglah, tak ada apa. Akhir sekali kita balik jumpa Allah Ta'ala, kita balik ke akhirat,
kita balik dalam keadaan kita tak bawa apa pun. So inilah masa, kita ada masa 3 je dalam hidup ni. Satu yang terlepas yang tak akan mungkin kita ambil kembali. Yang terlepas tak akan mungkin kita akan ambil kembali. Satu yang akan datang, belum tentu kita dapat masa yang akan datang. So masa yang kita ada apa dia? Now. Now. Kalau nak ubah, now. Jangan tunggu nantilah. Tak. Sekarang dalam kita tempat yang kini, terus kita pasak dalam diri kita, yes, aku mesti berubah. Yes, aku mesti berubah. Sekarang juga. Sebab ini je masa yang kita ada. Yang lepas kita dah tak miliki masa yang lepas, yang akan datang belum tentu kita miliki. So now or never. Sama ada kita berubah sekarang ataupun kita tak tahu apa yang akan berubah dalam hidup kita. Yang akan berubah, alam kita berubah. Daripada alam dunia masuk ke alam kubur. Kan? Kita balik ke akhirat dalam keadaan kita bawa tangan kosong, tak ada apa pun. So insyaAllah, saya seru pada diri saya, insyaAllah mari kita sama-sama buat perubahan hidup kita dari segi agama kita, dari segi dunia kita, dari segi akhirat kita, dari segi semua segi, insyaAllah. Terima kasih. Okay, thank you. Ya. Wah, tengok. Ada yang cakap suka dengar Ustaz sharing. Memang best memang best. So penting apa yang penting adalah kena buat perubahan. Kita ucapkan tahniah kepada Ustaz dapat rezeki, dapat kaprit 9333 dan kita doakan program nanti dijalankan dengan lancar. Okay? So next we move on to Rohaya. Yes. Tak dengar. Raya, you kena unmute. Okey, Assalamualaikum Okey. dan pagi. Pagi. Hai Fufu, hai semua. Okey, saya Supervisor Nur Rohaya binti Abdul Manap. Manager Muhammad Syaril dan juga Shimano. Legacy di bawah legacy. Ya. Di bawah legacy CBM Ezalin Sidik. So dengar ya suara saya? Boleh? Okey. Okey, Sifu, selamat pagi semua. Sifu ini first time saya sharing. Saya pun ada dekat hospital sekarang ni. Baru lepas buat buat skop lutut. Lutut saya semalam. So hari ni sebelum tu saya nak kongsi 3 kesyukuran saya pada hari ni. So alhamdulillah syukur kerana masih lagi diberikan nafas untuk terus berada untuk meneruskan kehidupan ni. Saya bersyukur juga kerana rezeki yang Allah anugerahkan dari segi kesihatan dan juga rezeki-rezeki yang lain Allah kurniakan kepada saya. Saya bersyukur sangat-sangat dan saya bersyukur juga sebab saya hari ni saya dah hilangkan sembelit saya dapat sharing di Tempayaki pada pagi ni. Saya dah supervisor start daripada bulan 5 tahun lepas. So sekarang ni masih lagi supervisor. So saya akhirnya dapat hilangkan sembelit saya tu. Yang sembelit yang Sifu bagi tahu tu. So untuk sharing di Tempayaki dan juga saya telah ubah sedikit sebanyak, saya ubah daripada comfort zone kepada fear zone, keluar sedikit demi sedikit dan doakan saya untuk ke growth zone dan juga zone seterusnya. Doakan saya. Okey Sifu, dan saya minta doa daripada semua yang hampir 422 orang ni. So saya juga syukur seronok dengan Ustaz Usama bagi tahu tadi tentang berubah. So Sifu juga telah share pada kelas yang baru-baru ni bersama dengan tim Ezalin tentang Cheng Henshin. So daripada situ juga saya pun dah terbuka minda macam mana memang sepatutnya memang kita kena berubah daripada sekarang seperti mana yang Ustaz Usama bagi tahu. Kena berubah daripada sekarang, jangan takut-takut dan jangan segan-segan, jangan malu-malu. Sebaliknya kita terus ubah. Okay, so saya tak nak cakap lama sebab sekejap lagi saya ada fisioterapi. Hari ni second day saya lah duduk dekat ward ni. So saya minta doa daripada semua agar semua dapat doakan saya agar saya boleh berjalan. Okay, saya boleh berjalan, lutut saya ni sembuh seperti normal seperti sebelum-sebelum ni. Sebab actually saya buat skop ni sebab lutut saya ni dia ada defect sedikit belakang tempurung. So semalam tampal ada part yang dia tampal pada bahagian belakang tempurung tu. So semalam petang selesai operasi 2 jam dan alhamdulillah saya bersyukur juga selepas 2 jam lepas operasi tu lebih kurang dari 3 jam selepas tu saya boleh
guna sendiri tongkat. Guna sendiri tongkat berjalan perlahan-lahan untuk bergeraklah walaupun belum lagi fisioterapi sebab saya kuatkan semangat saya. So alhamdulillah saya bersyukur sangat-sangat, saya bersyukur sangat. Dan saya minta semua doakan selain daripada saya punya lutut ni dan juga kaki saya kembali sembuh dan supaya saya dapat berjalan seperti biasa, boleh pecut lagi selepas ini untuk dalam forever living ni. Saya boleh solat seperti biasa. Saya juga minta doa daripada semua agar semua doakan saya agar saya dapat achieve F2D level 1 walaupun saya belum manager, tapi saya nak aim F2D level 1 sekurang-kurangnya bulan 12 2021 ataupun Januari 2022 dan seterusnya ke manager lah selewat-lewatnya bulan 12 tahun ni. Saya target bulan 10 tapi saya target bulan 10 untuk manager, tapi dengan keadaan saya ni sedikit down sedikit tapi tak memutuskan semangat saya. So doakan saya agar selewat-lewatnya bulan 12 2021 tahun ni saya capai manager dan seterusnya F2D level 1 dan juga CBM 2022 pada bulan 8 2022. Doakannya semua, doakan Sifu, doakannya semua sahabat yang ada dalam Tempayaki 429 orang, tolong doakan saya ya. Yes, Okay, amin. itu saja. Itu Okay. saja Sifu. Terima kasih. Ini semangat betul Sifu nampak dekat ward, dekat hospital pun masuk Tempayaki dan buat sharing. Bukan dalam keadaan yang selesa tapi masih boleh buat sharing. It's very good. Ini semangat kita kena belajar. Dan di sini of course kita sama-sama 400 lebih orang, kita doakan bagi Rohaya cepat sembuh dan of course manager mesti capai dalam tahun ini juga. Okay? Amin. So okay, next kita move on. Ya, ke Nick Noraisha. Assalamualaikum Sifu. Yes. Pagi. Pagi semua. Masya-Allah. Okey, nama saya Nick Noraisha binti Muhammad Razak daripada bawah rangkaian manager Anis dan Faiz, manager Jepun kita. Dan under CBM Rawani Razali. Okey, 3 perasaan saya hari ni. Saya bersyukur sangat-sangat berada dalam circle forever yang sangat-sangat positif, yang membakar semangat saya hari-hari. Saya join sejak 2020 bulan 10 dan sejak daripada hari saya join tu sampai sekarang alhamdulillah semangat saya maintain je, sebab saya bila saya jatuh sikit saya tahu kat mana saya nak boost balik semangat saya. So yang kedua, saya sangat-sangat excited sebab ada benda best saya nak share kejap lagi dan saya sangat-sangat happy lah dengan benda-benda yang saya nak share ni. Okay, satu benda yang saya nak share, minggu lepas saya dapat buat full settlement saya punya kereta satu, hasil daripada saya kumpul duit bonus forever bulan-bulan tu, saya kumpul dan saya dapat settlekan satu amanah saya. Alhamdulillah. Yang kedua, saya dapat belikan mak saya satu mesin basuh sebab rumah mak saya ni ada satu homestay tau. Lepas tu mesin basuh kat rumah tu kena besar sebab nak basuh cadar semua kan. So mesin basuh dekat rumah tu asalnya 13 kilo je. Lepas tu dia dah bunyi macam motorbot, dah bunyi sangat kuat. Lepas tu mak saya teringin nak yang baru. Lepas tu bila saya pergi kedai, saya tengok yang baru tak ada yang 13 kilo, yang ada 18 kilo je. Tapi alhamdulillah dengan duit forever juga, saya cakap tak apa mak, ambil je. Yang 18 kilo pun ambil je. So saya sangat sebelum ni kita macam berkira-kira bila nak memberi tu, tapi dalam forever alhamdulillah saya sangat percaya bila kita bagi lagi banyak, Allah akan hadiahkan, datangkan lebih banyak lagi. Dan yang ketiga ni memang related sangat dengan apa yang Sifu share, ubah tu. Sebab saya punya manager Anis dengan Faiz guide kita orang untuk buat mission board. So sebelum ni saya macam
ikut je diorang. Okay, suruh buat vision board, saya buat. Saya dalam vision board saya ada satu gambar rumah. So saya berimpian untuk buat renovasi dan dekorasi dekat rumah saya. Tapi kuasa Allah tu maha besar. Saya dapat lebih daripada itu. Semalam pagi saya punya application submission untuk beli satu rumah corner lot yang dia punya tanah corner tu lebih dalam 5,000 square feet. Lulus Sifu. Saya macam bila saya tengok balik saya punya report tu saya macam ya Allah, betul lah apa yang leader-leader kita cakap. Kita kena berani berubah walaupun perubahan tu memang bukan senang, tapi dengan perubahan tu bila kita berani buat, bila kita berani berimpian, bila kita berani berubah, Allah tak akan sia-siakan setiap perubahan ke arah kebaikan yang kita buat, yang kita usaha. So saya dan harga rumah tu Sifu memang 1 juta bukan wang. Harga rumah tu 1.269, tapi disebabkan rezeki memang Allah nak bagi, alhamdulillah dapat juga. So memang saya follow Sifu saya rapat-rapat, dia pun baru beli rumah, saya pun beli rumah juga. Lagi satu saya nak bersyukur saya dah dapat tarik family member saya untuk berjuang bersama-sama dalam Forever. Ada yang masih student tapi dah nampak jalan kejayaan dalam Forever ni dan dia sangat-sangat bersemangat. So doakan saya Sifu, saya dengan fighter-fighter saya, kami aim semua untuk dapat 75cc bulan ni. Doakan saya manager by November 2021 dan CBM pada Ogos 2022. Doakan Sifu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, thank you. Kita ucapkan tahniah atas pencapaian. Yes, Nick Nuraisha. Wah, thank you, thank you. So kita doakan untuk Nick Nuraisha terus maju. Ini tahun kena hit target lah next year. Sifu tunggu kamu. Okay, jadi CBM bagi grup Pio International. Okay, so we move on to Sean. Tak dengar. Okay, good morning, good morning. Nanti kena ubah virtual background dulu. Okay, so good morning semua. Okay, so hari ni kan to express myself kan memang semangat. Lepas tu sangat happy. Lepas tu kiranya sangat kencang lah. Okay, sebab sudah bulan 9. Okay, jadi kan masih on the way. Okay, untuk nak complete saya punya CPM. Okay, so ada good news sharing kan sebab Palu je beberapa hari lepas kan pun dapat tahu kan. Okay, rakan-rakan niaga kan macam Fiona, okay, supplier manager Fiona dengan PCM Alex kan, mereka pun diinterview oleh Britishpedia. Okay, jadi kan successful people in Malaysia. Saya rasa wah, saya sangat excited sebab dengar berita begitu hebat sebab semakin lamai FPO kami. Okay, memang dapat satu kecapaian yang sangat istimewa lah. Okay, ini kilanya apa? Kila macam di masyarakat kan. Wah, semakin ramai orang kan. Memang nampak kami. Inilah. Kali ini kami akan kembang lagi-lagi besar. Saya pun harapkan lagi ramai kami pelakon dijemput oleh Britishpedia. Sebab kan kalau boleh kan buku ni dia jadi kan BOI punya BOI punya grup semua masuk dalam buku ni. Jadi kan perlulah kami pergembang kan lagi besar. Satu lagi kan I pun inspire oleh satu downline baru. Dia baru je complete dia punya VIP SYJ kan. Baru je complete VIP, tapi semalam dia bagi tahu kan. Pagi ni dia nak pergi menaja bos dia. Wah, cakap, wah, you berani sangat ni. Bang apa ni cakap? Sebab kan dia kerja di resort. Dia tahu kan kerja dia mungkin tak tahan tak. Dia pun nampak kan nanti dia punya bos punya kerja mungkin pun tak lama juga. Itu sebab kan nampak, wah, memang dia sangat hebat tau. Dia ada VIP,
Lepas tu dia terus nak fight pergi menaja bos dia. Dia juga kan nak fight tu lepas CBM tu supervisor, sebab masa kami I present tu incentive for kan, dia cakap wow, ini memang hebat gila. Jadi kan I rasa okay, jadi I memang sangat excited lah setiap hari. Jadi sekarang kan sebab memang CBM belum complete, tapi I memang 100% boleh complete CBM saya. Dan kan saya ada satu goal setting kan, ini goal setting yang saya tidak pernah buat. Okay, dalam goal setting saya kan, saya nak ada 30 supervisor dalam masa yang sama kan. Okay, dalam PNM saya ada 30 orang supervisor. Sebab kan kalau dalam 30 orang supervisor kan, maknanya saya boleh dalam tahun depan kan, dalam masa 2-3 bulan boleh complete I punya CPM. Jadi ini kalau complete I punya CPM kan, maknanya akan sangat cepat complete I punya 5K, GLT. Inilah satu cabaran kena ubah mindset tu, kena ubah. Buat kerjaan tak benar, sebab ini akan sangat excited, sangat enjoy. Jadi ini saja I punya sharing. Thank you Sifu. Bye bye. Thank you. Wah. So kita doakan bagi Sean dapat 30 supervisor. Yes. Settle CBM paling pantas. 2-3 bulan boleh settle. Next. Ini orang yang habis dengar Sifu punya sharing hari itu. Kita jemput dia sharing ya. Papa Berry. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat pagi. Hari ini berapa ramai yang rasa ingin berubah selepas mendengar sharing-sharing daripada Konstantin tadi, daripada Rohaya, daripada Sean, daripada Indonesia, daripada semua tadi. Berapa ramai yang nak berubah? Kalau nak, tolong tulis perkataan ubah dekat ruangan chat sebanyak-banyaknya. Okey Sifu, terima kasih kerana memberikan ruang kepada saya sekali lagi hari ini. Betul, saya adalah salah seorang yang menonton Sifu punya persembahan pada hari itu berkenaan dengan topik Henshin. Poster tu saya yang buat. Tiba-tiba terdapat idea pula perkataan Henshin tu kan, sebab yalah dulu-dulu masa kecil-kecil suka tengok Kamen Rider. Henshin, bertukar menjadi Kamen Rider. Macam tu lah kiranya. Jadi kita ambil semangat tu, bertukar daripada orang biasa menjadi superhero yang luar biasa untuk melawan segala raksasa, segala penjahat untuk menyelamatkan bumi. Baik. Jadi sebelum itu 3 kesyukuran, 3 saja pada pagi ini. Yang pertamanya bersyukur kerana Allah masih lagi berikan saya nafas untuk terus nyawa dan memberikan saya keluarga yang sangat-sangat hebat. Dan juga keduanya bersyukur kerana saya dipertemukan dengan Forever Living, satu perniagaan yang begitu luar biasa yang banyak membantu saya ubah lagi sekali kehidupan saya daripada biasa dahulu kepada sangat-sangat luar biasa sekarang. Dan saya bersyukur sangat dipertemukan dengan Sifu dan berada di bawah lain Sifu serta dikurniakan tim yang sangat-sangat luar biasa, iaitu Akademi Jordan Lang dan juga seluruh sideline yang hebat-hebat macam Ustaz Osama Marvelous tadi. Dulu masa zaman HQ buka, selalu lepak dengan dia dekat HQ. Memang best Ustaz Osama tu kan. Dan juga Ustaz Sofian lepas ni insya-Allah sahabat baik saya insya-Allah. Okey, dah turun nak pergi kami. Itulah dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya tak ada cerita banyak berkenaan dengan Okey, sorry ada iklan. Biasalah work from home kan. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila Sifu cerita tentang ubah ni, memang betul. Perubahan ni bukan benda yang senang untuk kita buat sebenarnya. Sebab orang kata apa, kita ni masing-masing dah buluh belaka dah, bukan rebung. Kalau rebung tu tak ada masalah. Senang nak dibentuk, senang nak diubah. Tapi kita ni semuanya dah kira kategori buluh. Buluh pula bukan buluh kasar ke buluh apa. Ini buluh meriam buluh tu yang jadi tebal tu. Memang cukup susah nak berubah. Cukup susah nak dilenturkan. Dan hanya satu sahaja yang boleh membantu kita mengubah diri kita sendiri, iaitulah diri kita sendiri. Orang lain tak mampu nak tolong. Mereka hanya mampu untuk guide. Hanya mampu untuk memberikan anda, orang kata apa, hala tuju, didik anda bagaimana anda boleh berubah. Tetapi selebihnya adalah berkenaan dengan diri anda sendiri. Sebab kalau anda tidak mahu untuk berubah, kalau anda tak mahu kosongkan gelas, nescaya anda tidak akan mampu ke mana-mana. Bukan sahaja dekat Forever, tetapi di mana sahaja. Kita ambil contoh mudah. Anda masuk ke tempat kerja baru. Kan? Anda kerja di tempat A, anda berpindah pergi ke tempat kerja B. Di situ pun anda kena berubah.
Anda kena memahami suasana tempat kerja B. Anda kena berasimilasi dengan tempat kerja B. Anda tak boleh bawa perangai tempat kerja A, bawa pergi tempat kerja B. Lama-lama anda akan dipulaukan. Anda akan diketepikan. Kenapa? Kerana anda buat kepala sendiri. Tak boleh. Kita kena berubah. Dan berubah itu hendaklah menuju ke arah kebaikan. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berkata-kata, celakalah bagi seorang Muslim yang pada hari besoknya lebih buruk berbanding hari ini ataupun pada hari besoknya sama sahaja dengan hari ini. Itu kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila hari ini kita cerita tentang ubah dan sebagainya kan. Jadi saya tertarik untuk share dengan anda berkenaan dengan perkataan ubah itu sendiri. Okey, UBAH. Jadi kalau anda mahu berubah, anda kena ada ubah dalam diri anda. Okey, yang pertama, you itu anda kena unjurkan sasaran anda. Unjurkan tu you kena predict, you kena ramal, you kena visualize, you kena letakkan you punya matlamat dengan sasaran itu dekat vision board dan sebagainya. Anda kena unjurkan apa yang anda mahu capai. 2 tahun, setahun, 3 bulan akan datang. Macam sis ayat tadi dia kata nak jadi manager bulan Disember. So itu adalah unjuran dia. Okey, so you kena buat dari sekarang apa yang you unjurkan diri you pada setahun 2 tahun akan datang. Letakkan dekat vision board. Vision board tu biar fizikal. Anda tampal dekat di rumah pelepek, anda tengok tiap-tiap hari, setiap kali anda bangun dari tidur. Okey? Itu you pertama. And then kemudian B. B itu anda kena berani melakukan kelainan. Berani untuk keluar daripada kepompong anda. Keluar daripada keselesaan anda. Berani untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah anda lakukan. Sebab bila kita berubah, bermaksudnya kita melakukan perkara yang di luar zon selesa kita. Kita kena keluar daripada apa yang kita selalu lakukan. Albert Einstein pernah berkata, kegilaan sebenar ialah melakukan perkara yang sama berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeza. So kita kena berani untuk melakukan satu kelainan. Kita kena berani untuk bertindak. Kita kena berani untuk berimpian. Okey? A itu apa tuan-tuan puan sekalian? Okey, A itu ialah, lupa pula A tadi. Okey, A tadi kita kena atasi ketakutan dalam diri. Kita kena atasi ketakutan. Sebab semua orang takut nak berubah. Semua orang takut untuk bertindak. Semua orang takut untuk bergerak. Sebab apa? Biasanya mereka yang takut ini kerana mereka tidak ada ilmu. Jadi, bab kata Coach Lim. Bab kata Coach Lim iaitu saya punya mentor, saya punya upline sangat-sangat luar biasa. Sudah pun EPCM tahun ini. Dia kata atasi ketakutan dengan ilmu. Okey? Dengan ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan, jika anda takut pada hari ini, anda takut nak menjual, anda takut tak laku, anda takut kena reject, anda takut itu, takut dan sebagainya, kan? Anda kena atasi dengan masuk kelas-kelas kita, masuk sistem dia setiap hari Selasa, masuk Tepayaki, masuk SGA dengan tim anda, masuk kelas-kelas produk, masuk segala kelas dan terutamanya nak promote ni, masuk Kickstart pada 2 hari Oktober nanti. Wajib daftar, wajib daftar. Walaupun semalam CIMB bermasalah, saya dapat tahu intake sudah pun melebihi setengah daripada orang kata jumlah yang telah diperuntukkan. Kita bajet 1,000 orang dan lebih daripada separuh pun telah diisi. Jadi cepat-cepat masuk ke Kickstart, kita akan melihat tajuk R4. Kita nak ajar anda seni untuk bertahan dan seni untuk menyerang dekat Forever Living. Baik, dan tadi U dah, B dah, A dah, yang terakhir iaitu H. H anda kena hargai setiap kejayaan anda walaupun kecil. Sebab ada orang bila dia dapat income 200, 300, 500, 1000, dia rasa kecil. Dia rasa alah aku buat forever dapat 200 je, aku buat forever dapat 300 je, dia tak hargai. Tuan-tuan, anda kena ingat, kalau anda dapat dekat forever RM30 pun bermaksud anda telah RM30 lebih kaya berbanding anda dahulu yang anda tak buat forever. You have to remember that. Okay? Anda kena ingat benda tu. Kalau anda tak buat forever, mungkin anda takkan dapat duit untuk top up anda punya prepaid. RM30 bukannya kecil. Dapat top up sebulan. Daripada anda top up RM5, RM5, RM10 tiap-tiap kali kan. Anda dapat duit untuk top up anda punya handphone sebanyak sebulan. Selama sebulan. RM30. Betul tak? Kalau anda dapat 200, tak ada masalah. Bersyukuri Allah. Kalau anda baru dapat sign up seorang SYDP, bersyukuri Allah. Kalau tak dapat SYDP, dapat sign up seorang beli aloe vera sebotol je. Ya Allah, bersyukuri Allah. Kita hargai setiap kejayaan kita walaupun kecil. Kerana jika tiada RM1, tidak adalah RM1 juta. Kalau tidak ada 10 sen, tidak akan ada RM1 bilion.
Sifu juga bermula daripada kecil. Sifu juga bermula dengan kesusahan. Dan setiap kejayaan tersebut, saya yakin Sifu hargai dengan sebenar-benarnya. Okey, menghargai, kita kena bersyukur dan kita hendak bertindak untuk melakukan yang lebih baik pada hari ini insya-Allah. So ingat, you unjurkan matlamat anda, B berani untuk keluar dari kumpul-kumpul, A atasi ketakutan, dan H hargai setiap perjalanan anda. Because dalam usaha itu untuk mencapai kejayaan, the progress that matters. Perjalanan itu yang paling penting. Terima kasih Sifu atas segala sokongan dan juga mentor yang telah anda berikan pada saya selama ini. Dan insyaAllah sekali lagi minta doa kepada semua. Doakan kami, Faiz dan Baiti dapat berjaya untuk mencapai global rally 2500 pada tahun ini. Mencapai CBM buat kali pertama pada tahun ini. Dan juga akhirnya kami mampu untuk bergelar sebagai anggota Presiden Club Member BOI 9333 insyaAllah. Okey, jumpa anda di pentas dunia, berubah untuk kebaikan, berubah untuk kejayaan, dan yang paling penting, berubahlah kerana anda memang patut berubah. I love you all. Bye-bye. Okay, wow. Panas. Okay, so nampak ini banyak sharing dapat ubah. Yes. Sangat best. Kita LCM sudah mula nak pergi PCM . So kita doakan bagi dia 2500cc this year 2500cc, dan Sifu ucapkan tahniah because dia jadi CBM kali pertama boleh dapat dekat Abu Dhabi tau. Wah, yes. Okay, so next we move on kepada Ustaz Sofian. Yes. Okay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi untuk semua sahabat di sini. Terima kasih banyak-banyak kepada Sifu. Kerana apa? Kerana buat tempayaki yang begitu istiqomah. Sebenarnya teladan tu pada tindakan. Kita dapat tengok betapa istiqomahnya Sifu kan. Di situlah sebenarnya kekuatan kita. Okey, kerana setiap perkara yang tidak ada istiqomah, dia akan jadi naik turun tau. Dia tak akan boleh terus maju tau. Jadi saya nampak dekat sini, saya dapat belajar sesuatu. Bila kita istiqomah, masya-Allah, kita akan dapat bermacam-macam manfaat. Kita akan hadapi cabaran. Cabaran tu mesti. Kerana apa? Kerana tidak ada sesuatu tahap melainkan ada cabaran dia. Tidak ada satu tahap, melainkan mesti ada cabaran. Tadika pun ada cabaran, universiti pun ada cabaran. Okey, alhamdulillah saya nak kongsi kesyukuran. Yang pertamanya saya berterima kasih kepada upline saya Ustaz Din sebab beri peluang pada saya untuk berkhidmat menjadi MC pada minggu sudah HQ punya GEP. Okey, so itu satu pengalaman barulah bagi saya. Walaupun kita kata itu sebagai MC, tetapi sebenarnya di sebalik itu kita nampak begitu banyak manfaat. Okey, yang pertamanya saya lihat bahawa apa yang berjalan pada HQ, mereka ni adalah satu bahagian yang lain daripada kita. Kita mungkin bahagian kita memperkenalkan, kita mempromosikan produk tu semua, tetapi HQ mereka lebih kepada menguruskan. Sebab tu saya nampak bahawa mereka ni pulang belakang kita. Sangat-sangat maknanya kita kena hargai mereka. Sebab apa tahu? Sebab semua kejayaan yang kita dapat ni dia tak akan boleh kalau tidak dimudahkan oleh HQ. Kan? Sebab tu kita dengan HQ ni kena support. Mereka banyak ada benda yang mereka tak faham. Ya, betul. Tentang apa yang kita buat mereka tak faham, tetapi kita cuba mencari pendekatan bagaimana kita boleh bekerjasama dengan sangat-sangat baik. Kita kena buat macam tu. Sebab apa tahu? Sebab pengalaman saya di Kemboja, network dekat Kemboja, sebelum saya pergi sendiri tahu. Saya pergi dekat Kemboja, masa tu tidak ada FBO Kemboja yang boleh set up dia punya network luar pada Kemboja. Tak ada. Saya pergi masa tu saya supervisor hanya sebagai anak murid saya. Bila dia kata, Ustaz, saya tengok dekat Kemboja ada juga lambang yang Ustaz buat ni. Dia kata, ada lambang burung eagle ni. Dia kata, okey tak apa, saya pergi. Saya pergi, memang kat situlah kita tengok bahawa HQ hanya memperkenalkan tentang produk, kelebihan sebab mereka upah kan doktor untuk duduk dan bagi
bagi penerangan tentang produk, tetapi tentang marketing, sistem apa semua tidak ada yang nak memperkenalkan. Jadi bila kita dapat bekerjasama dan kita bagi penerangan pada HQ sendiri, jadi di situ baru HQ benarkan FBO Kemboja ni boleh set up dia punya network di luar daripada Kemboja. Kan bila kita bagi tahu apa dia punya kebaikan dan apa semua, dan di situlah baru kita nampak mula network boleh bergerak lah. Sebab tu saya nampak sebenarnya kita dalam masa yang sama kita bergerak dengan keadaan kita jangan lupa bahawa kita ada tanah kita. Macam Sifu saya sebut kan, tanah air. Jadi Rexmond dan juga HQ tu tanah air kita. Bersama-sama kita kena bantu jaga, jangan apa-apa menyebab mereka susah tau. Sebab masa kita baru-baru ni meeting, sebelum meeting Mr. CG kan, Mr. CG dia punya meeting tu, dia ada mencerita kan macam mana HQ berhadapan dengan bank negara. Bank negara memerhatikan kan, maksudnya akaun-akaun kita apa semua. Jadi maknanya cabaran mereka sangat-sangat hebat. Okay, so kita hargai semua. Jangan kita jadi orang yang kita buat tu benda tu HQ jadi susah tau. Kesian tau. Sebab apa tau? Kadang-kadang kan adalah downline saya kadang-kadang dia kata apalah HQ ni, dia cakap kan. Susah ini, saya tak boleh. Saya cakap sama saja. Saya kata semua orang menghadapi cabaran. Okay, semua orang menghadapi cabaran. HQ pun ada cabaran dia. Macam yang masa PKP dulu, HQ dia tolak melalui Port Klang tau. Dia terpaksa tukar jalan melalui Singapura. So, itu cabaran dia untuk sampaikan produk pada kita. Nampak tak? Begitu maknanya mereka hadap tu dengan senyum. Jadi kita pun kena tukar. Tu ubah. Balik kepada ubah. Supaya kita boleh sama-sama dan kita pun kita kata bantu-membantu satu sama lain. InsyaAllah. Jangan kadang-kadang saya sebut ni sebab apa? Downline kita orang baru. Mereka belajar. Cuba kita tengok Kita tengok kita dengan customer Kita dengan customer. Kadang-kadang customer kata, kenapa tak ada stok? Kita mencakap HQ lambatlah hantar stok. So kita dah alihkan maknanya kesilapan tu kepada HQ tau. So jangan. Okay? Sebenarnya masalah cepat atau lambat tu bisnes kita. Bukannya HQ. Okay? Itu bisnes kita. So yang cepat, kita yang cepat. Yang lambat, kita yang lambat. So kita kena fikir macam mana kita ada stok untuk mempercepatkan bisnes kita. Memudahkan pelanggan kita. Kalau dia cakap HQ ni tak cekap, ada yang cakap HQ ni tak cekap lah apa semua. Okey, cuba kita tengok balik. Tengok diri kita. Berapa stok kita ada? 5 cc. Ada tak dekat kita 5 cc? Tak ada kan? HQ dia nak kawal 37,000 cc stok. Cuba agak-agak macam mana? Kan? Macam mana makna HQ nak mengawal 37,000 cc stok tu? Kita 5 cc stok pun tak boleh kumpul kat kita. Jadi siapa yang lemah dekat sini? Siapa yang bersalah dekat sini? So akan balik pada diri kita kan? So kita belajar untuk ubah. Jangan tuding pada orang lain, belajar untuk diri kita sendiri. Kita akan maju dan berjaya insya-Allah. Okey, setakat tu Sifu. Okay, thank you. Wah. So memang betul. Kalau you tengok Sifu, you tengok Sifu. Sifu nampak macam FBO, tapi nampak pun macam company tau, macam syarikat. Kenapa? Because Sifu sentiasa fikir dengan sebagai Rexmond macam Rexmond dia adalah company. So tapi bila kita kita sama satu kepala dengan HQ, memang baru kita boleh membangun. Kita bukan datang sini nak blame satu sama lain tau. Saya cakap you tak betul, you cakap saya tak betul. Itu bukan satu cara yang betul untuk kita sama-sama menang. So Sifu ada pernah share satu ayat, satu page lah kepada dunia tau, masa Eagle Manager. Sifu kata apa? Sifu kata, kalau Rexmond sayang anda, anda tak akan berjaya. Faham tak? Tapi kalau anda sayang Rexmond, anda baru boleh berjaya. Okay? You kena fahamkan, ini sangat deep tau. Ini ayat sangat deep. Okay? Because Rexmond dia sayang semua orang, tapi you tak nampak semua orang berjaya. Tapi kalau you tengok ada orang yang sayang Rexmond, okay, you nampak tak? Dia punya hati, dia punya usaha, dia punya komitmen, dia punya sense of belonging,
dia mesti bersama syarikat. Itu yang menyebabkan dia berjaya. Faham tak? Bukan you sentiasa cakap, oh respon sayang saya. Respon saya. You tak berjaya. Yang penting you sayang tak respon. You sayang tak forever. Kalau you sayang respon, you sayang forever, kenapa you blame? You blame you nak marah. Kaki tangan dia. Faham tak? Kita kena kita kena cakap dengan betul, cakap dengan sopan, kita kena menguruskan benda ini secara positif, okay? So itu yang penting. So okay, thank you Ustaz Sofyan sharing. So kita masa sudah sampai cepatnya. Okay, tak apa, kita open one more. Okay, Zurin Hamid. Zurin ada? Okay, kalau tak ada, tak apa. Ada situ ada. Okay. Okey, sekejap Okey. Okey, pagi Sifu. Pagi. Ingatkan tak dapat tadi. Okey, thank you Sifu. Harap semua yang ada dalam Tepayaki ni sihat-sihat semuanya ya. Okey, leader saya adalah Aunty Nonai dan EM Kamaria. Saya Susu Galuh daripada Kak Hamizah Hamdan daripada Al Ujab Circle. Okey, saya nak share sikit lah. Saya punya kesyukuran hari ni masih sihat bersama keluarga tersayang. Okey, dapat tengok anak-anak, dapat tengok mak, dapat tengok husband semua Okey, yang kedua, saya masih bersemangat nak buat forever ni Sifu sebab saya makin nampak peluang yang ada dalam forever ni. Okey, macam semalam saya buat inisiatif saya sendiri. Saya melihat dalam YouTube, saya tengok YouTube Hamizah, saya tengok YouTube Sifu, saya tengok YouTube EM Kamaria, saya tengok YouTube Manager Fakia. So banyak ilmu dan banyak perkara yang masih banyak yang saya belum tahu. Jadi itu adalah salah satu inisiatif saya untuk saya meningkatkan semangat, untuk membuka mata saya, untuk lebih faham dan untuk implement dalam buat forever living ni. So pada saya, bila kita buat forever ni, bila kita dah meletakkan betul-betul diri kita nak buat forever, kita kena ada satu inisiatif untuk meningkat taraf diri kita, untuk lebih faham, untuk lebih semangat, untuk lebih berani untuk kita buat forever ni. So kita jangan hanya tunggu leader kita nak bagi kita. So kita sendiri kena ada inisiatif sebab sekarang ni dunia online marketing ni sangat luas. Ya, terutama macam leader-leader kita ni banyak letak dekat YouTube. Okay, so apa salahnya kita ambil masa untuk kita lihat video-video yang lepas yang kita tak pernah tengok, yang kita tak pernah join. Jadi kita tengok, so kat situ mesti akan ada benda yang kita akan dapat untuk diri kita sendiri. Itu yang membuatkan saya pagi ni lagi semangat Sifu. Lepas tu saya nak share dengan semua orang, buatlah tindakan sendiri untuk mempertingkatkan diri sendiri tu juga. Okay. Yang ketiga, saya dah start betul-betul buat forever ni dah masuk 4 bulan dan saya melihat peningkatan saya Sifu. Bulan pertama saya buat hanya 2 sisi. Bulan kedua saya buat 5 sisi dan nak hujung-hujung. Bulan ketiga saya berjaya mencapai 6 sisi. Dan bulan ini saya berjaya mencapai 5 sisi sebelum 15 hari bulan Sifu. For the first time. Jadi pada saya trust the process. Okay. Lepas tu biar kita konsisten. Kita tak perlu ekstrim. Biar konsisten. Dan kita akan belajar dari proses itu sendiri. Okay Sifu, itu yang saya nak sharekan. Sebab macam tak sangka lah. Macam tak sangka saya boleh lengkapkan 5 sisi sebelum 15 hari bulan plus dengan networking. Jadi saya baru faham 5 sisi ni bukan buat seorang-seorang. Okay, kena buat networking, kena buat recruiting. Jadi barulah kita tak rasa terbeban nak buat 5 sisi tu. Itu perlunya ilmu. Ilmu supaya kita buat business tu dengan happy, dengan betul, teratur dan ada proses. Jadi kita tak rasa give up, tak rasa susah, tak rasa macam
macam terbeban lah dengan Business Forever ni. Okey, kebetulan tadi Sifu ada share tentang perubahan. Jadi saya tambahlah satu lagi kesyukuran Okey, saya sebelum ni Sifu pernah bekerja dalam company shipping selama 11 tahun. Jadi saya dah kenal Forever ni sebenarnya setahun yang lepas. Cuma saya belum betul-betul bulat suara, bulat hati untuk buat Forever ni betul-betul daripada tahun lepas. Tetapi kalau Sifu nak tahu, daripada dulu-dulu lagi sebenarnya saya dah letak azam dalam diri saya nak berhenti kerja sebelum umur 40 tahun. Itu target dan goal saya. Sekarang saya umur 39 dan saya berjaya menguatkan diri saya, hati saya untuk tender pada bulan Jun hari tu dan fokus betul-betul dalam Forever ni Sifu. Alhamdulillah bulan kedua je saya dah dapat 4 angka kat Forever ni. Jadi saya rasa memang betul perubahan tu memang kena buat dan betul-betul kena keluar daripada comfort zone sebab dulu masa saya nak berhenti, berapa kali nak berhenti saya rasa macam tak yakin. Bolehkah aku berhenti? Bolehkah aku dapat gaji macam yang aku dapat sekarang ni? Jadi saya tetap juga buat keputusan walaupun masa tu rasa macam belum kuat tapi saya buat juga sebab saya rasa macam yang saya cakap lah. Saya nak berhenti sebelum umur 40. Saya tak nak kerja makan gaji tapi nak cari duit. Buat bisnes lah maksudnya. Jadi saya buat keputusan tu betul pada saya dan saya ikut betul-betul leader saya cakap apa dan alhamdulillah inilah result dia. Tapi masih dalam proses untuk meneruskan lagi dalam Forever DV ni Sifu. Okey, itu saja apa kongsian hari ini. Terima kasih Sifu sebab ambil saya punya sharing. Okay, Bye. thank you. Wow. Okay, very good sharing dari Jurin. So sini Sifu pun nak share ini. Satu. Ini salah satu nasihat lah dari Tun. Ubah mindset pekerja kepada peniaga. So kita kena ubah juga ini. Salah satu yang benda yang kita nak ubah. So thank you semua yang hadir ke Teppanyaki hari ini dan di sini. Okay, last notice because kita punya GP book promosi sampai 16 hari bulan saja. Ini last 2 days. Besok kita akan tak ada promosi lagi untuk yang beli 5 free 1, beli 10 free 5. Okay, so yang ini Sifu tunjuk sikit. Okay, nampak tak? Ini adalah promosi dia sampai 16 hari bulan saja, bulan 9 dan jangan lupa untuk daftar Kickstart. Kita buat iklan sikit. Kickstart sudah more than 500 seat sold out. So tinggal tak sampai 500 saja. So cepat bertindak. Cepat you pergi Facebook Sifu, you sudah dapat link lah semua. Atau you nak Sifu boleh hantar ke sini. Ini link untuk Sifu bagi you orang. So bagi yang first time masuk ini you boleh dapat. Ini link untuk daftar ke Kickstart dan ini link untuk buku GEP. Okay, Sifu hantar ke sini. So you orang salin ini cepat bertindak. Jangan terlambat. So next week Sifu nak bagi lagi banyak good news because dalam minggu ini Sifu rasa Sifu akan ada lebih ramai lagi mentees yang dapat dimasukkan dalam British Encyclopedia. So sebelum ini kita sudah ada 6 pasangan yang telah berjaya masuk dalam British Encyclopedia dan next week you orang tunggu ada good news lagi. Kita ada I think ada lebih daripada 6 pasangan lagi yang akan masuk dalam British Encyclopedia dan Sifu doa lebih ramai lagi jutawan dari tim Sifu yang boleh sama dalam satu encyclopedia sama Sifu. Dan tadi seperti Sean yang cakap tadi, kita buatkan ini encyclopedia adalah satu buku yang you boleh nampak semua orang yang berjaya dari Bio International Group ada dalam buku itu. Okay, so last kita sampai sini saja. Bagi mereka yang tak sempat sharing, jangan kecewa, jangan putus asa. Pastikan you masuk awal. Teppanyaki yang akan datang nanti. Okay, you pasti ada rezeki untuk buat sharing. Okay, berani ke depan. Okay, keluar dari comfort zone anda. See you at next Teppanyaki. So last kita akan nyanyikan slogan
Kita sama-sama untuk tamatkan Teppanyaki pagi ini. So, are you ready? Ready. Yes. Go. Kita juara. Kita menang. Kita menang. Kita juara. Kita menang. Kita juara. Yes. Go.